Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, insya-Allah dalam perkongsian ilmu kita pada pagi ini, saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian 3 ayat daripada surah Ar-Rum, di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sifat beberapa sifat beragama yang benar, yang lurus, sebagaimana yang menepati kehendak Allah Subhanahu wa taala dan menjadi matlamat di sebalik pengutusan para nabi dan para rasul kepada sekalian manusia, termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini pada dasarnya atau pada asalnya merupakan perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita sedia maklum, perintah kepada Rasul memberi makna perintah kepada kita jugalah, sebab kita adalah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifan. Fa'aqim, maka hendaklah kamu wahai Muhammad menghadapkan wajhaka, wajah kamu. Wajah di sini dengan makna diri kamu ataupun perhatian kamu, lidini, kepada agama, yakni agama Allah Subhanahu wa taala, iaitu Islam, hanifan dalam keadaan hati kamu berpaling daripada sekalian agama-agama yang lain dan hanya memberi penumpuan kepada Islam sahaja. Dalam tafsir, para ulama menjelaskan makna hanifan, iaitulah ma'ilan an jami'il adyan. Ma'ilan yakni berpaling daripada semua agama-agama yang lain, ilaihi ai ila dinil Islam, kepada agama Islam sahaja. Jadi tubuh kita, perhatian kita, penumpuan kita, semua kita hadapkan kepada din, agama Allah Ta'ala. Dan bukan saja luaran, tapi hati kita pun kita menghadapkan, memberi tumpuan, memberi sepenuh kepercayaan, penyerahan kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Fitratullahi allati fatara an-nas 'alaiha. Karena agama itulah, agama yang diutuskan oleh Allah SWT itu merupakan fitrah. Fitrah Allah Subhanahu wa taala, fitrah yakni kejadian asal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi jiwa manusia atau bagi diri manusia, allati fatara an-nas 'alaiha, yang mana Allah menciptakan manusia di atas fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas daripada ayat ini bahwasanya manusia kalau ingin kekal di atas fitrah, maka dia mesti berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, dia akan beralih kepada di luar daripada fitrahnya. Dia tidak lagi menjadi manusia, sebaliknya dia menjadi sebagaimana makhluk-makhluk yang lain. Padahal manusia ini diciptakan Allah dengan ahsani taqwim, dengan seindah-indah, semula-mulia, sebaik-baik kejadian. Namun dalam Al-Quran kita sendiri akan berjumpa di mana ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada ketikanya manusia ini bila dia tidak lagi berada di atas agama Allah Taala, maka dia menjadi syarad dawab, seburuk-buruk, sejahat-jahat haiwan yang melata di atas muka bumi.
Ya, sungguhnya inna syarrad dawabi 'indallahi alladziina kafaru. Sesungguhnya sejahat-jahat haiwan yang melata, yang bergerak, yang berjalan di atas muka bumi ini adalah orang-orang kafir. Dan di sana Allah Ta'ala pernah juga memperumpamakan manusia ini hum kal an'am bal hum adal. Mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Dan di sana Allah Ta'ala juga pemasalu kamasal kalb, perumpamaannya adalah seperti perumpamaan anjing. Ya, orang yang dibentang hujah, diberi ilmu dan sebagainya, tapi masih memilih kesesatan. Maka ya, dia tidak menghiraukan ilmu wahyu hujah-hujah yang Allah Ta'ala berikan, maka perumpamaan dia kata Allah adalah seperti mana anjing. Begitu juga kaldai, orang yang dikurniakan ilmu, hafal kitab. Ini perumpamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada ulama-ulama Bani Israel. Kata Allah, kamathil himari yahmilu asfara, maka mereka seperti mana kaldai yang mikul kitab. Bawa kitab kulu kilir, tapi masih lagi tidak berperilaku seolah-olah macam tidak pernah belajar sesuatu. Jadi sebab itu Allah Ta'ala menyebutkan kenapa Allah suruh Nabi Muhammad SAW sekaligus menyuruh kita umat dia menghadapkan, memberi penumpuan kepada agama dalam keadaan hati cenderung sepenuhnya kepada agama Allah dan berpaling kepada agama yang lain. Karena kata Allah, agama Allah Ta'ala ini adalah fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdil li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Yang demikian itulah kata Allah agama yang lurus, agama yang al-qayyim, ini al-mustaqim, alladzi la i'wijaja fihi. Dan tidak ada sebarang penyelewengan, tidak ada sebarang kebengkokan padanya. Jadi selama kita pegang teguh dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan ikhlas, sepenuh penumpuan hati kita yakin sepenuh kepada agama Allah, maka selagi itulah kita berada di atas agama yang ataupun di dalam agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Namun demikian kata Allah, sebab kebanyakan manusia la ya'lamuna, tidak tahu. Yang tidak mengetahui kerana mereka tidak mau mencari ilmu, tidak mau belajar daripada rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Munibina ilaihi, dalam keadaan kamu dan juga umat kamu wahai Muhammad, munibina ilaihi, munibin yakni nak kembali kepada Allah. Munibin kembali kepadanya, kepada Allah, iaitu bitaubati minadzunubikum, dengan bertaubat kepada dosa kamu. Jadi sebab itu bila tersilap melakukan perbuatan yang menyimpang daripada agama Allah Ta'ala, kena segera kembali kepada Allah. Segera kembali kepada agama Allah bermakna kita segera kembali kepada fitrah. Wattaquhu, dan bertakwalah kamu kepadanya. Hadapkanlah wajah kamu wahai Muhammad, kamu berserta dengan umat kamu kepada agama Allah dalam keadaan hati hanya cenderung kepada agama Allah, berpaling kepada agama yang lain, dalam keadaan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah dengan meninggalkan syirik, dengan meninggalkan dosa dan sebagainya, ataupun dengan bertaubat, meninggalkan dosa dan kembali kepada Allah. Wattaquhu, dan bertakwalah kamu kepadanya, yakni kepada Allah. Wa aqimus salah, dan dirikanlah salat. Dan sebagaimana kita sedia maklum, perkataan iqamatus salah bukan sekadar wa'malus salah, buat sembahyang, tidak. Mendirikan salat yakni melakukan dengan sehabis sempurna. Seumpama kita mendirikan bangunan, kita plan, kita pastikan bangunan kita itu kukuh dan memenuhi ciri-ciri sebuah bangunan. Begitu juga mendirikan salat, kita melakukannya dengan memenuhi ciri-ciri salat yang diterima oleh Allah Ta'ala, iaitu salat sebagaimana salat Nabi SAW yang disabdakan oleh Nabi SAW hadis sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu sekalian mengerjakan salat sebagaimana kamu melihat daku mengerjakan salat. Wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kamu tergolong dari kalangan orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Pastikan diri teguh dalam tauhid pada Allah, tauhid pada Allah, dan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Minalladzi nafarraqu dinahum,
Siapa orang yang syirik pada Allah Ta'ala itu? Iaitu orang-orang yang tergolong di kalangan farraqu dinahum, orang-orang yang mengubah agama mereka. Farraqu dinahum, farraqu, mengubah agama mereka. Wa kanu syi'an. Sehingga mana agama mereka yang asalnya agama Allah Ta'ala, tapi bila berlalu zaman, semakin jauh dengan Rasul, semakin jauh dengan Nabi mereka, mereka tidak lagi memberi tumpuan kepada agama yang benar. Sebaliknya, mereka beragama dengan agama yang menyimpang jauh daripada agama yang asal ataupun ajaran yang asal yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Di antara bentuk faraqu dinahum, mereka mengubah itu, iaitu amanu ba'dhi wa kafru ba'dhi. Mereka hanya menerima, beriman sebahagian daripada agama, dan mereka menolak, mengkufuri sebahagian daripada agama Allah Ta'ala. Wa kanu firaqan wa ahzaban. Wa kanu syi'an. Sehinggalah menjadilah mereka itu berpuak-puak dan juga firaqan wa ahzaban. Syi'an itu Syiah. Syiah ni pengikut. Kawan ni ikut macam kawan ni, kawan ni ikut kawan ni, kawan ni ikut kawan ni. Padahal kita semua ni, tuan-tuan sekalian, rujukan kita hanya dua saja, iaitu Quran dan juga hadis Nabi SAW. Tapi bila kita dah tinggalkan Quran hadis, sebaliknya kita kawan ni nak ikut kawan ni, kawan ni nak ikut kawan ni, kawan ni nak ikut kawan ni, maka akhirnya kata Allah, wa kanu syi'an. Kerana manusia ni, sebab itu dalam hidup kita ini, sama ada ustaz kah, sama ada ulama kah, sama ada siapa saja, dia hanya membantu masyarakat untuk memahami Quran hadis. Dia tak boleh bawa orang kepada diri dia sendiri. Kerana masing-masing kita ini tidak ada yang maksum. Kita ada nafsu kita sendiri. Jadi sebab itu bila masing-masing orang dia hanya berpegang pada tokoh, dan masing-masing tokoh ni ada kecenderungan, ada nafsu sendiri, maka akhirnya jadilah macam mana Allah Ta'ala sebut. Orang musyrikin pada zaman Nabi SAW, bila mereka menyeleweng daripada agama Nabi Ibrahim, dan itu juga orang-orang Yahudi dan sebagainya, bila mereka tidak menerima kenabian Nabi Muhammad SAW, mereka sendiri pun yang menyeleweng daripada kitab Taurat. Akhirnya faraqu dinahum wa kanu syi'an. Wa kanu syi'an, kata Allah. Jadilah mereka firaqan wa ahzaban. Kemudian kullu hizbin bima ladaihim farihun, di mana setiap golongan, setiap puak, setiap kelompok gembira, hanya gembira dengan apa yang ada pada mereka, anutan mereka, walaupun anutan mereka itu menyimpang daripada agama yang benar. Jadi sebab itu, tuan-tuan sekalian, kita kalau nak gembira, biarlah gembira kita itu gembira atas perkara yang betul. Kalau tidak, kita gembira atas kepalsuan, akhirnya di akhirat nanti kita akan rasa tertipu. Kita akan rasa bahawa kita telah ditipu. Jadi sebab itu, Imam Ibn Sirin rahimahullah, seorang tabi'in yang kibar, salah seorang tabi'in minal kibar, daripada tabi'in besar, dia nasihatkan kita, dia pesan dekat kita. Pesanan ini oleh kerana terlalu penting diletakkan oleh ataupun dimuatkan oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim, dan begitu juga telah diletakkan oleh Imam At-Tirmidzi di hujung kitab dia Syama'il Muhammadiyah. Sebelum dia menutup kitab Syama'il, dia bawa ungkapan Ibn Sirin ini. Al-ilmu dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Ilmu ini, ilmu itu adalah agama itu sendiri. Mana maklumat tentang agama ini, walaupun dia ditujukan kepada hadis. Hadis ini, ilmu hadis ini, mana kamu jangan mudah-mudah nak menerima. Kalau orang tu kata ini Rasulullah kata, ini kawan kata Rasulullah kata, kena cek dia, kena pedalami betul-betul. Kerana ilmu hadis itu, ataupun kalau kita nak perluaskan, ilmu agama itu dinun, agama itu sendiri. Kalau silap kita menerima ilmu, maka silaplah agama kita. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Maka naklah kamu sekalian perhatikan daripada siapa kamu mengambil agama kamu. Jadi hendaklah kita pastikan kita mengambil agama itu daripada orang yang tepat,
yang mengajar kita sebagaimana yang diajar oleh Allah dan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran dan juga hadis ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bilang balik, kita hitung balik berapa pesanan Allah dalam 3 ayat ini yang menggambarkan sifat-sifat beragama yang betul, yang mesti kita pegang sungguh-sungguh sifat ini. Yang pertama, memberi penumpuan, menghadapkan diri kepada agama, yang memberi penumpuan kepada agama, itu yang pertama sekali, agama Allah. Memberi penumpuan sepenuh hati kita kepada agama Allah. Yang kedua, hanifan, berpaling daripada segala agama, segala ideologi, segala aliran, segala fahaman yang lain yang bercanggah dengan agama Allah. Sebaliknya, kita memberi tumpuan hati kita kepada agama Allah Ta'ala sahaja. Itu yang kedua. Yang ketiganya ialah dengan kita munibina ilaih, sentiasa kembali kepada Allah. Sentiasa mengambil jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terutama sekali kalau kita menyedari kita ini telah melakukan kesilapan dan telah melakukan dosa, telah tersasar. Hendaklah segera kembali kepada Allah Ta'ala. Yang keempat, bertakwa sungguh-sungguh kepada Allah. Wattaquhu, bertakwa sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Dan yang kelima, wa aqimus salah. Yang kelima, mendirikan salat. Mendirikan salat. Yang keenam, wala takunu minal musyrikin. Pastikan kita tidak syirik pada Allah. Sentiasa teguh dalam tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang terakhirnya adalah elakkan daripada berpecah. Elakkan kita ini membina ahzab ataupun puak-puak dan sebagainya. Hendaklah kita menganggap bahawasanya kita ni satu saja. Al-Muslim, Al-Mu'min. Orang Islam dan orang beriman dan orang Islam kepada Allah SWT. Itu saja nama kita. Tak perlu lagi nama-nama lain. Sebab itu semua akan memecah belahkan kita. Dan bagaimana untuk mengelakkan kita daripada berpecah? Iaitu dengan kita berpegang dengan sumber yang sama. Berbeza mazhab, aliran, itu kefahaman saja. Mazhab Syafi'i ke mazhab Maliki. Sebab itu sebagai dari segi kefahaman, dari segi perguruan. Tapi kita semua menganggap kita adalah umat yang satu, iaitu umat Nabi Muhammad SAW. Dan kefahaman kita, keyakinan kita satu, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Perkara khilaf kita boleh saling, dia panggil na'taziru ba'duna ba'dan, ya'taziru ba'duna ba'dan. Perkara khilaf. Perkara khilaf ini benda yang kecil-kecil cabang, tapi dari segi usul kita satu. Kita adalah sama, iaitu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. At-tamassuk bi kitabillah wa tamassuk bi sunnati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah tuan-tuan sekalian perkongsian kita 3 ayat daripada surah Ar-Rum yang menjelaskan kepada kita sifat-sifat beragama yang lurus. Tuan-tuan dan puan sekalian boleh rujuk dalam mushaf ayat ini dalam muka surat 300-307. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan sekalian ada kesempatan lagi dalam insya-Allah dalam beberapa hari lagi akan berada di Mekah dan Madinah ini. Ada kesempatan sesuai dengan masa, insya-Allah akan kongsikan lagi bersama dengan tuan-tuan sekalian mutiara-mutiara daripada kitabullah dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.